Perarakan besar masuk ke Dewan, Majlis mohon berdiri. Diiringi cokma perarakan Pro-Chancellor masuk ke Dewan, Majlis mohon terus berdiri.
Mohon keredaan Allah bacaan Al-Fatihah diketuai oleh Dr. Muhammad Faisal Asy'ari, Timbalan Ketua Pusat Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Persembahan choir lagu Varsity Kita dan Ilmu, Mutu dan Budi oleh kumpulan choir Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengumuman tujuan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-43 oleh Naib Chancellor.
Dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Nur Azlan Ghazali. Yang amat berbahagia Tun Pro-Chancellor, saya memohon izin Yang amat berbahagia Tun untuk memaklumkan kepada hadirin tujuan majlis ini diadakan. Para hadirin sekalian, saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa majlis ini adalah Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-43 yang tujuannya pada sidang ketiga ini ialah menganugerahkan gelaran Profesor Emerita, ijazah kehormat Dr. Sains, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda seperti yang diperuntukkan di dalam fasal-fasal perundangan mengenai penganugerahan ijazah dan diploma. Perisytiharan sambungan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-43 oleh Yang Amat Berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Haji Abdul Hamid, Pro-Chancellor. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sukacitanya, saya isytiharkan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-43 ini disambung semula. Ucapan Naib Chancellor dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid, Pro-Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, ahli-ahli lembaga pengarah universiti, Naib Chancellor Institusi Pengajian Tinggi, timbalan-timbalan Naib Chancellor, ahli-ahli Senat, akademik dan warga universiti, dev-dev kehormat, para ibu bapa serta graduan yang diraikan. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama melaksana dan meraikan Majlis Convocation ke-43 UKM. Bagi pihak seluruh warga UKM, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada graduan yang akan menerima ijazah sarjana dan sarjana muda Fakulti Sains dan Teknologi dan Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari. UKM turut mengucapkan tahniah kepada para ibu bapa dan keluarga yang telah sama-sama memastikan kejayaan ini. Pada majlis ini, UKM menganugerahkan ijazah doktor kehormat kepada 4 tokoh negara yang telah memberi sumbangan besar kepada pembangunan bidang masing-masing dan gelaran Profesor Emeritus dan Emerita kepada 5 orang mantan tenaga akademiknya yang telah memberi sumbangan bermakna kepada pembangunan UKM dan negara. Pada sidang ini, saya merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlan binti Osman yang akan menerima gelaran Profesor Emerita. Mantan sarjana UKM ini merupakan seorang tokoh penting dan ternama dalam bidang penyelidikan dan pembangunan kajian astronomi negara. Saya juga merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Insinyur Ahmad Tajuddin Ali yang akan dianugerahkan ijazah kehormat Dr. Sains. Beliau merupakan seorang
saintis ternama dan pemimpin industri yang menerajui pelbagai organisasi penting negara. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, pada majlis convocation ini, UKM menghasilkan 5,897 graduan yang terdiri daripada 483 penerima ijazah Doktor Falsafah, 2,379 ijazah sarjana, 2,950 ijazah sarjana muda dan 85 diploma siswazah dan diploma. UKM berbangga kerana pada tahun ini UKM berjaya mengeluarkan jumlah graduan Doktor Falsafah yang begitu tinggi. Dengan ini, alumni UKM kini berjumlah 176,009 orang. Kita yakin bilangan sebesar itu telah membentuk jaringan alumni yang luas serta memberi sumbangan bukan sahaja kepada negara, malah kepada dunia keseluruhannya. Pada sidang ini, UKM mengundang para alumni untuk turut meraihkan para graduan. Marilah bersama-sama kita menyatakan penghargaan kepada para alumni yang hadir, kerana merekalah yang telah menjadikan UKM tersohor serta membentuk jaringan alumni yang luas. Saya percaya ramai di kalangan ibu bapa dan ahli keluarga graduan yang turut bersama di dalam dewan ini adalah alumni UKM. Dengan hormatnya, saya mempersilakan para alumni sekalian, termasuk di kalangan para tetamu, ahli-ahli akademik dan juga ibu bapa yang berada di dalam dewan ini untuk berdiri mengimbau kembali zaman kemahasiswaan. Saya persilakan semua alumni di pentas, di bawah, di kanan, di kiri, di belakang untuk bangun bersama. Terimalah sebuah seloka untuk kalian semua. Sila berdiri, teruskan berdiri. Dari lembah pantai ke kampus Bangi, sains dan teknologi bidang diterokai. Menjejak kembali kampus penuh memori. Kami di sini sentiasa menanti. Wajah siswazah cerminan universiti sangat diyakini alumni yang bestari. Benih yang baik dimanapun ditaburi pasti subur, bercambah, tinggalkan bakti. Terima kasih. Para hadirin sekalian, menghasilkan seorang graduan yang berkualiti dalam erti kata menguasai ilmu dan nilai-nilai murni bukanlah boleh bergantung kepada kehebatan infrastruktur dan prasarana semata-mata. Sebaliknya, mereka perlu dilatih dan dididik oleh sarjana dan ahli-ahli akademik yang berkaliber. Justru UKM berbangga dengan pencapaian ahli akademik yang sentiasa dirujuk, dihormati dan relevan kepada pembangunan negara. Contohnya, kejayaan yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Latif Muhammad dari Fakulti Sains dan Teknologi yang telah dipilih sebagai penerima anugerah berprestij peringkat negara iaitu Anugerah Merdeka
kategori alam sekitar pada 2015 baru-baru ini. Turut menerima anugerah yang sama adalah yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Zakri Abdul Hamid, Penasihat Sains Perdana Menteri dan mantan Timbalan Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Dengan menegaskan kembali legasi UKM sebagai pendaulat amanah negara, universiti ini akan terus memelihara teras dan asas kewujudannya. Amanah yang diletakkan kepada universiti untuk memperjuangkan kejayaan bangsa dan negara di atas landasan kebangsaan yang berteraskan budaya peribumi dan Islam serta keutuhan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu tinggi terus menjadi agenda perdana UKM. Bagi melahirkan mahasiswa bertaraf global, UKM sentiasa menggalakkan para pelajar turut menguasai bahasa utama dunia yang lain. Dengan mengambil kira cabaran semasa yang semakin besar dan pelbagai, UKM menggerakkan seluruh sumber untuk mencapai misinya menerusi 6 bidang keberhasilan utama. Bidang tersebut merangkumi penghasilan siswazah beraspirasi kebangsaan, kompeten, berdaya saing dan inovatif, penyelidikan dan inovasi yang berimpak tinggi, perkongsian pintar dan keterlibatan yang strategik, sumber manusia dan institusi cemerlang, penjanaan kekayaan secara optimum dan strategik, dan prasarana serta persekitaran ilmu yang kondusif. Dalam mempercepatkan pencapaian bidang keberhasilan utama, UKM telah memperkenalkan kaedah pembelajaran yang dapat menyediakan modal insan yang cemerlang. Kepelbagaian kaedah pengajaran ini diperluaskan lagi dengan mempelopori kaedah penilaian grade pelajar melalui purata nilai grade keseluruhan berintegrasi atau ICGPA yang merupakan penambahbaikan kepada pelan pengukuran yang telah dibangunkan oleh Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat UKM. Hadirin sekalian, kewibawaan ahli akademik di UKM khususnya dari Fakulti Sains dan Teknologi dan Lestari terserlah apabila kerap diundang dan dirujuk untuk menyampaikan ilmu. Profesor Dr. Ishak Hashim dari Fakulti Sains dan Teknologi merupakan salah seorang penerima minda saintifik paling berpengaruh di dunia dari agensi pengindeksan antarabangsa Thomson Reuters yang beribu pejabat di Amerika Syarikat. Beliau juga telah menerima anugerah Malaysia's Rising Star Award daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. Di dalam bidang klimatologi dan oceanografi, Profesor Dr. Fredolin Tajuddin Tanggang sering dijadikan pakar rujukan sama ada di peringkat nasional dan antarabangsa. Beliau merupakan naib pengerusi bagi Working Group for Intergovernmental Panel on Climate Change yang ditubuhkan di bawah United Nations Environment Programme (UNEP). Manakala Profesor Dr. Muhammad Syafiee Leman, seorang profesor bidang paleontologi, kajian fosil dari Fakulti Sains dan Teknologi, telah memenangi Anugerah Warisan Kebangsaan 2015 dan antara penyelidik utama yang berjaya menemui fosil dinosaur di negara kita. Usaha sama Institut Alam Sekitar dan Pembangunan atau ringkasnya Lestari
dengan Kerajaan Negeri Kedah dan Lada dalam membangunkan Langkawi Geopark telah diiktiraf sekali lagi apabila berjaya mengekalkan status Geopark Global di bawah Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Lebih membanggakan lagi, Global Geopark Network yang telah menjadikan kampus Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Pusat Penyelidikan Langkawi UKM yang juga merupakan makmal alami UKM sebagai pusat penyelidikan yang perlu dicontohi di rantau ini. Atas kepakaran warga akademik dalam bidang warisan dunia dan geopark, International Union for Conservation of Nature telah melantik yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo sebagai panel pakar dalam mencadangkan calon UNESCO tapak warisan dunia. Manakala Profesor Datuk Dr. Mazlin Mokhtar, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi yang juga mantan pengarah Lestari, telah dilantik sebagai pengerusi Majlis Kualiti Alam Sekeliling Malaysia baru-baru ini. Terkini, semalam, 3 ahli akademik UKM telah dilantik sebagai Fellow Academic Science Fellow Academy Science Malaysia yang baru. Satu pengiktirafan yang berprestij untuk para saintis kepada 3 ahli sains UKM, iaitu Profesor Datuk Dr. Mazlin Mokhtar, Profesor Dr. Ishak Hashim dan Profesor Datuk Dr. Rahmah Muhammad. Juga terbaru, sebentar tadi, Fakulti Sains dan Teknologi telah memberi satu kejutan yang begitu istimewa untuk saya. Seorang ahli sains, Fakulti Sains dan Teknologi, Dr. Alex Ng, telah berjaya menerbitkan sebuah artikel akademik di dalam jurnal yang berimpak tinggi, berindeks ISI Journal, iaitu Zootaxa. Dan di dalam artikel ini yang baru sahaja diterbitkan, masih panas, satu spesies baru telah dijumpai. Spesies serangga dalam jenisnya yang ditemui setelah 50 tahun dan yang merupakan spesies yang kedua dalam jenis ini di dunia. Dan yang lebih menariknya ialah spesies ini, tanpa pengetahuan saya, telah diberi nama Amolothrix Nur Azlani. Itu kejutan untuk saya di pagi ini. Terima kasih Fakulti Sains dan Teknologi. Hadirin sekalian, para pelajar sentiasa didorong mengukir kejayaan dalam bidang yang mereka minati dan mampu membentuk sahsiah kepribadian dan kepimpinan. UKM berbangga pada tahun ini, Saudara Yip Chi Wai, pelajar Doktor Falsafah, dan Saudari Rabiatul Adarwiyah Muhammad Yasin,
Pelajar sarjana dalam bidang mikrobiologi, Fakulti Sains dan Teknologi telah memenangi Student Travel Award ke Kansai University dari Japan Student Services Association. Manakala saudara Yip Chi Ho, pelajar Dr. Falsafah dalam bidang biokimia, telah menerima Commonwealth Split Site Scholarship ke University of Cambridge bagi tempoh 1 tahun. Bagi melestari jaringan dan kerjasama akademik daripada perspektif yang luas, UKM mempererat hubungannya dengan pelbagai pihak kerajaan, industri dan komuniti yang dilihat sebagai pemegang taruh kepada universiti. Hubungan Fakulti Sains dan Teknologi dengan Intogenex, Ansell, Histen, Felda, Keretapi Malaysia Berhad dan beberapa rakan industri lain telah membantu meningkatkan kecemerlangan pelajar. Terkini, Fakulti Sains dan Teknologi telah bekerjasama dengan SKG World Sdn Bhd yang telah menyumbang nilai endowment sebanyak RM2 juta untuk diberi sebagai beasiswa atas nama Dr. Lee Siew Keong kepada pelajar-pelajar UKM yang kurang berkemampuan. Lestari juga bergiat aktif dalam membentuk jaringan antarabangsa, terutamanya di bawah payung UNESCO. Antara siri program yang sedang giat dijalankan dalam program UNESCO, International Hydrological Program, UNESCO IHP, Malaysia National Water Watch Program for Young Leaders, iaitu satu program yang melatih dan membangunkan keupayaan generasi muda dalam aspek pengurusan sumber air bersepadu. Dalam kesedaran bahawa UKM tidak seharusnya terpisah daripada masyarakat, aktiviti bermanfaat kepada masyarakat sentiasa didukung. Dalam usaha meningkatkan kualiti ekopelancongan dan sosial ekonomi masyarakat di Kampung Diu, Taiping, Profesor Madya Dr. Norella Sulaiman telah menyampaikan kepakaran beliau dalam memelihara dan memelihara klip-klip melalui rehabilitasi habitat, dan usaha beliau ini telah mendapat anugerah penghargaan dari Pusat Transformasi Community University peringkat institusi pengajian tinggi. Pengurusan alam sekitar yang efisien dilihat sangat penting bagi mewujudkan keseimbangan antara penggunaan sumber asli dengan penjagaan persekitaran dan masyarakat yang prihatin. Sehubungan itu, Lestari dengan kerjasama Yayasan Bank Rakyat telah memperkenalkan program Lestari Rakyat dalam usaha memelihara alam sekitar dan program pembangunan kefahaman generasi muda dalam penjagaan alam sekitar. Di peringkat antarabangsa, Lestari telah mendapat pengiktirafan untuk menerajui beberapa projek besar seperti mempelopori agenda besar pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu dalam menggerakkan Sustainable Development Goals (SDGs) ataupun matlamat kelestarian global di Malaysia dan menjadi pengasas bagi jaringan lembangan sungai UNESCO Health di Malaysia yang memberi fokus kepada lembangan sungai Langat. Dalam usaha meningkatkan sosioekonomi masyarakat setempat dan menyerlahkan keterlibatan UKM di peringkat komuniti, Fakulti Sains dan Teknologi telah menubuhkan 3 dari 4 makmal alami UKM, iaitu di Bukit Fraser, Tasik Chini dan Mersing. Makmal ini yang turut dibuka kepada para pelawat dan pengunjung menjadi stesen penyelidikan kepada pelajar dan penyelidik UKM untuk menjalankan kajian tentang alam sekitar, flora dan fauna, ekosistem marin, sosial ekonomi dan sebagainya. Para graduan yang dikasihi sekalian, selepas ini saudara-saudari akan menempuh alam baru.
dan bakal menghadapi cabaran kehidupan yang pelbagai. Zahirkan pengabdian saudara-saudari kepada masyarakat, tanah air dan dunia sejagat. Manfaatkan segala ilmu pengetahuan untuk membentuk kesejahteraan dunia. Kami mendoakan saudara-saudari menjadi alumni yang terus berjaya, berjasa, memelihara nama baik diri, ibu bapa, UKM dan juga negara kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganugerahan ijazah dimulakan. Penganugerahan gelaran Profesor Emerita. Dipersilakan Pemindato Umum Profesor Dr. Sahrim Ahmad, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi. Mazlan Osman. Anak watan Seremban Negeri Sembilan yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara ini dilahirkan pada 11 Disember 1951. Mazlan Osman nama diberi, kecil molek orangnya, namun berjiwa besar. Mazlan memulakan pendidikan menengah di Kolej Tengku Kursiah Negeri Sembilan. Seterusnya beliau mendapat ijazah sarjana muda sains dengan kepujian dari Universiti Otago, New Zealand pada tahun 1975 di bawah Colombo Plan Scholarships dan mengukir nama sebagai wanita pertama yang memperoleh ijazah Doktor Falsafah dalam bidang fizik dari universiti yang sama pada tahun 1981. Beliau kembali di Malaysia sebagai ahli astrofizik pertama negara dan menawarkan kursus astronomi di universiti untuk pelajar prasiswazah dan siswazah serta aktif mempromosi bidang sains angkasa terutama di UKM. Selain itu, satu perkara yang paling membanggakan tentang Mazlan ialah beliau merupakan satu-satunya wanita profesional astrofizik di Malaysia yang diiktiraf dunia. Nama Mazlan amat terkenal di Malaysia terutamanya dalam bidang penyelidikan dan pembangunan kajian astronomi negara. Kepakaran dan pengalaman beliau diiktiraf dengan pelantikan sebagai Ketua Pengarah Bahagian Kajian Sains Angkasa Negara, Pengarah Bahagian Planetarium dan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Lepas Nasional. Beliau juga merupakan penggerak kepada penubuhan Planetarium dan Agensi Angkasa Lepas Malaysia. Antara tugas penting yang diamanahkan ialah program angkasawan negara yang diilhamkan oleh Mazlan pada tahun 2002 untuk meletakkan nama Malaysia seiring dengan nama luar yang berjaya dalam bidang angkasa lepas. Ketokohan beliau bukan sahaja mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan, tetapi juga dikagumi di arena antarabangsa, sehingga beliau dilantik oleh Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Kofi Annan sebagai Ketua United Nations Office for Outer Space Affairs UNOSA di Vienna pada tahun 1999. Beliau kemudian dilantik sebagai Fellow Akademi Sains Malaysia dan mendukung jawatan Setiausaha Agong dan Naib Presiden. Selepas bersara daripada perkhidmatan awam, beliau dilantik semula sebagai pengarah UNOSA yang beribu pejabat di Vienna, Austria pada tahun 2007. Di UNOSA, beliau memfokuskan isu-isu berkaitan dengan kerjasama antarabangsa dari segi sains angkasa dan teknologi serta penyelarasan undang-undang angkasa lepas. Sumbangan dan idea bernas dalam bidang sains dan fizik astronomi membolehkan beliau menerima banyak anugerah yang berprestij. Antara anugerah yang tertinggi ialah Panglima Jasa Negara yang dikurniakan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong yang membawa gelaran Datuk
ijazah Dr. Sains kehormat daripada Universiti Otago, New Zealand, anugerah khidmat cemerlang dari Jabatan Perdana Menteri, anugerah cipta khas saintis Melayu, International Institute of Space Law Meritorious Award, Austria Space Forum Polestar Award, Lino Award daripada Association of Space Explorers, President's Medal of the United Kingdom Institute of Physics, International Academy of Astronautic Social Science Award, International Telecommunication Union Merit Award, dan telah dinobatkan sebagai wanita pertama yang mendapat gelaran tokoh Melayu terbilang bersempena sambutan ulang tahun UMNO ke-65 pada 11 Mei 2011. 3 dekad Mazlan Osman mengukuh dan mewariskan ilmu astrofizik. Beliau memimpin, mendidik dan menyelidik melalui teladan, mendukung citra serta mengharumkan nama Universiti Kebangsaan Malaysia. Semangat dan ketokohan ini harus dijadikan pendataraan akademik dan penganugerahan gelaran Profesor Emerita ini amat bermakna untuk membolehkan beliau terus memperkasa gagasan ilmu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang amat berbahagia, Pro-Chancellor, saya memohon izin yang amat berbahagia Pro-Chancellor menganugerahkan kepada Mazlan Osman gelaran Profesor Emerita. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya, maka saya anugerahkan kepada Mazlan Osman gelaran Profesor Emerita. Ucapan balas penerima gelaran Profesor Emerita dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Emerita Dato' Dr. Mazlan binti Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid, Pro-Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor UKM, Ahli Lembaga Pengarah UKM, Timbalan-Timbalan Naib Chancellor, Pegawai Pengurusan Utama, Ahli-ahli Senat dan Akademik, Pegawai Kanan Universiti, para ibu bapa serta graduan yang diraikan, dengan penuh kesyukuran dan takzimnya, saya mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dari UKM atas pengurniaan gelaran Profesor Emerita dalam Majlis Convocation UKM ke-43 ini. Pada tahun 1990, saya telah meninggalkan Jabatan Fizik UKM dan selama 17 tahun selepas itu, UKM telah meminjamkan saya kepada Jabatan Perdana Menteri, kemudian itu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Vienna dan selepas itu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. 5 Naib Chancellor dan 4 Ketua Setiausaha Negara silih berganti dalam 17 tahun tersebut. Setiap mereka bertanya, mengapa saya tidak berpindah saja ke perkhidmatan awam? Saya pertahankan kedudukan saya di UKM sebagai Profesor Astrofizik selama itu atas 2 sebab. Pertama, kerajaan boleh tanpa ragu menghantar saya pulang ke UKM. Dan kalau untuk apa-apa sebab, saya juga boleh memilih untuk balik ke UKM. Berlandaskan inilah maka dapat saya menjalankan tugas dengan teguh, mengikut prinsip-prinsip yang kukuh. Ini amat penting
dalam membenarkan saya memberi nasihat dan panduan yang objektif dan strategik tanpa takut, tanpa turut. Semua ini telah terhasil atas kemuliaan hati UKM yang membenarkan kerjaya saya berkembang di luar UKM untuk memberi khidmat kepada negara dan dunia. Dan saya amat berterima kasih. Kerjaya saya merupakan suatu progression daripada pensyarah dan penyelidik kepada pengurus dan pemimpin kepada diplomat antarabangsa. Setiap fasa memberi saya kepuasan yang berlainan kerana sumbangan kepakaran yang diperlukan amat berbeza. Kebanyakan skill ini tidak dapat dipelajari dalam bilik darjah atau dewan kuliah. Pada hakikatnya, penglibatan kita dalam komuniti, sama ada komuniti sukan atau sukarelawan, adalah antara kaedah untuk membina skill tersebut. Anda mungkin tertanya-tanya, mengapakah saya memilih bidang angkasa yang dianggap luar biasa? My curiosity and love of mystery saw endless possibilities in a still unknown universe. My keen sense of adventure and obsession for freedom, physically and mentally, saw space as the final frontier for exploration. My love of the arts and search for the place of humanity in the universe found exquisite beauty in God's creations in the filigree of space. So to the graduates in this hall, be curious, sharpen your sense of adventure. Don't confine yourself to one job or one place. Take risks. Go to Africa, go to Antarctica, maybe even go to Mars. You never know where these might lead you. Do not be afraid to make mistakes. Trust me, you learn more from making mistakes than from basking in your success. Para hadirin yang saya hormati, setiap langkah dalam perjalanan saya ke sini, saya disokong oleh rakan-rakan sejawat yang setia dan berdedikasi tinggi. Setiap detik dalam perjalanan saya ke saat ini, saya didokong dan disayangi oleh ibu bapa saya, adik-beradik saya, kawan-kawan saya dan anak-anak saya. Setiap peristiwa penting dalam kerjaya saya telah dicapai atas pengorbanan anak-anak saya, Adi Johan dan Elida Izani. Mama kena pergi luar negeri, mama nak panjat gunung, mama nak masuk gua, lari marathon, mama kena pergi mesyuarat demi mesyuarat demi mesyuarat. Saya amat bersyukur mereka memahami situasi saya. My children saw me through my dark days and always rejoiced in things I did. I couldn't ask for better best friends. Alhamdulillah, dengan anugerah ini, saya pulang ke pangkuan UKM. Dari UKM, saya berharap dapat terus menabur bakti kepada negara dan dunia. Di UKM lah saya berharap dapat menyumbang kepada bidang sains angkasa melalui pengajaran, penulisan dan penyelidikan. So I have come the full circle. UKM, you honor me greatly with this recognition. And through you, I will now give back to society. It was Winston Churchill who said, "We make a living from what we get. We make a life from what we give." Para hadirin sekalian, saya berdoa semoga Allah meridai dan memberkati usaha kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penganugerahan Ijazah Kehormat Dr. Sains. Dipersilakan Pemidato Umum Profesor Dr. Sahrim Ahmad, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi. Ahmad Tajuddin bin Ali. Ahmad Tajuddin Ali merupakan tokoh yang tidak perlu diperkenalkan dalam bidang korporat. Beliau merupakan teknokrat di pelbagai agensi kerajaan maupun swasta. Ahmad Tajuddin Ali dilahirkan di Tambun Tulang, Perlis. Kepintaran beliau mula terserlah setelah melanjutkan pelajaran peringkat menengah di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Seterusnya beliau melanjutkan pelajaran di Brighton Technical College, England pada tahun 1968. Beliau mendapat ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal dengan kepujian kelas pertama dari King's College, University of London pada tahun 1973 dan ijazah doktor falsafah dalam bidang kejuruteraan nuklear dari Queen Mary College, University of London pada tahun 1977. Beliau memulakan kerjaya sebagai penolong jurutera di Lembaga Elektrik Negara sebelum dipinjamkan ke Pusat Penyelidikan Atom Tun Ismail Puspati yang kini dikenali sebagai Agensi Nuklear Malaysia. Pada tahun 1989, beliau dilantik sebagai Ketua Pengarah Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia ataupun SIRIM dan berkhidmat sehingga tahun 1996. Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin juga pernah menerajui Tenaga Nasional Berhad sebagai pengurusi eksekutif dari September 1996 hingga Ogos 2000 dan kemudian menjadi ahli lembaga pengarah Sam Dabi Berhad dari 2001 hingga 2010. Sejak tahun 2000 sehingga kini beliau pernah dilantik menjadi pengurusi di beberapa syarikat konglomerat yang antara lainnya seperti Gas Malaysia Sdn Berhad, Sam Dabi Engineering Services Berhad, Tronoh Consolidated Malaysia Berhad, Tricubes Berhad, Opus Group Berhad serta agensi-agensi kerajaan seperti Majlis Standard dan Akreditasi Malaysia, Suruhanjaya Tenaga dan lain-lain lagi. Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin pada ketika ini memegang jawatan pengurusi UEM Group Berhad, UEM Sunrise Berhad, Plus Expressways International Berhad, Linde Malaysia Holding Berhad, SIRIM Berhad, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, UPM Holdings Sdn Berhad, UPM Innovation Sdn Berhad. Beliau juga adalah Presiden Akademi Sains Malaysia dan pengurusi bersama bahagian industri Malaysia Industry Government Group for High Technology (MIGT). Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin merupakan Fellow Akademi Sains Malaysia, Fellow Institut Kejuruteraan Malaysia, Fellow Organisasi Persekutuan Kejuruteraan ASEAN serta terlibat sebagai ahli lembaga Yayasan Khazanah, Mahazir Science Award Foundation dan sebagai pengurusi untuk Yayasan UEM yang mengendalikan Kolej UEM di Lembah Beringin, Selangor. Di samping itu juga, beliau merupakan penasihat kepada Menteri Pendidikan bagi sekolah berprestasi tinggi dan sekolah kecemerlangan kluster serta merupakan ahli Global Science dan Innovation Advisory Council yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Jasa, sumbangan serta idea bernas yang dilontarkan dalam memajukan pembangunan dalam bidang sains, kejuruteraan dan teknologi nuklear telah mendapat pelbagai pengiktirafan dari pelbagai organisasi dan institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara yang membolehkan beliau menerima banyak anugerah berprestij. Antara anugerah yang diterima termasuklah anugerah khas oleh Japan External Trade Organization (JETRO) pada tahun 1994 atas sumbangan beliau ke arah meningkatkan ekspor barangan Malaysia ke Jepun, anugerah Outstanding Contributions to the Engineering Profession oleh Lembaga Jurutera Malaysia,
serta anugerah Prominent Player daripada Construction Industry Development Board of Malaysia CIDB. Di samping itu, Yang Berbahagia Tan Sri juga pernah dianugerahkan ijazah kehormat Doctor of Science oleh Universiti Putra Malaysia pada tahun 2000, anugerah Fellow Kehormat ASEAN Confederation of Engineering Organisation pada tahun 2006 dan anugerah ijazah kehormat Doctor of Engineering daripada Universiti Tenaga Nasional pada tahun 2008, ijazah kehormat Doctor of Science oleh Universiti Malaysia Terengganu pada tahun 2009, serta pada tahun lalu beliau telah pun dianugerahkan ijazah kehormat Doctor of Engineering oleh Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Terkini, Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin Ali baru saja dilantik sebagai Pro-Chancellor Universiti Tenaga Nasional UNITEN serta menjadi jawatankuasa awam swasta Kementerian Pendidikan Tinggi. Atas dasar sumbangan dan khidmat beliau yang besar kepada negara, pihak Fakulti Sains dan Teknologi merasa begitu bangga mencalonkan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin Ali sebagai penerima ijazah kehormat Dr. Sains. Yang amat berbahagia Pro-Chancellor, saya memohon izin Yang amat berbahagia Pro-Chancellor menganugerahkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Insinyur Ahmad Tajuddin Ali gelaran ijazah Doktor Kehormat Sains. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya, maka saya anugerahkan kepada Ahmad Tajuddin Ali ijazah kehormat Doktor Sains. Ucapan balas penerima ijazah kehormat Dr. Sains dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, selamat pagi saya ucapkan kepada semua, terutama sekali kepada Yang Amat Berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, Pro-Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Razlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, warga tenaga akademik dan pengurusan UKM, pengurusi dan ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli Senat UKM, para graduan, tetamu-tetamu kehormat, Yang Bahagia Tan Sri, Puan-Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, para ibu bapa, para graduan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama memanjat syukur kehadirat Ilahi kerana dengan izinnya kita diberi kesihatan dan kesempatan untuk bersama-sama di Majlis Convocation ke-43 Universiti Kebangsaan Malaysia pada pagi ini. Kita berada dalam satu majlis bagi meraihkan kejayaan dan pencapaian cemerlang para graduan yang berhimpun beramai-ramai bersama ayah dan ibu beserta keluarga, serta juga rakan-rakan taulan. Semestinya satu peristiwa yang istimewa kerana ianya mampu memberi motivasi kepada sesiapa sahaja, baik kepada yang meraih kejayaan maupun kepada yang hadir menyaksikannya. Dalam hubungan ini, saya ucapkan tahniah kepada para graduan semua kerana telah selesai dengan jayanya dalam pengajian masing-masing. Saya juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada rakan saya, Yang Bahagia Profesor Datuk Dr. Mazlan Osman, Fellow Akademi Sains Malaysia, yang hari ini dilantik sebagai seorang Profesor Emeritus Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya juga bersyukur kehadirat Ilahi kerana dengan izinnya juga saya dipilih untuk menerima ijazah kehormat Dr. Sains
pada pagi ini, dan untuk itu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Universiti Kebangsaan Malaysia kerana telah memilih saya bagi penerima ijazah kehormatan ini. Sesungguhnya penganugerahan ini adalah satu penghormatan yang amat besar bagi saya, walaupun ianya bukanlah motivasi utama. Malah tidak termimpi pun ketika saya mula mengorak langkah, merintis langkah-langkah awal di peringkat persekolahan saya dulu maupun semasa tempoh kerjaya selama ini. Saya akui apa jua pencapaian saya ini adalah hasil dan dorongan sumbangan banyak pihak, bermula dengan ibu dan ayah saya, guru-guru, rakan-rakan yang tidak kurang juga pentingnya isteri serta anak-anak saya. Tanpa mereka, kejayaan yang saya capai mungkin tidak akan berlaku kerana segala dugaan dan cabaran yang dilalui selama ini telah saya tempuhi bersama mereka. Baik buruknya, pahit manisnya, susah senangnya, suka dukanya dan sebagainya. Saya juga menganggap anugerah yang saya terima pada hari ini mungkin merupakan hasil dari prinsip pribadi yang saya pegang selama ini. Bagi saya, kecemerlangan itu tidak akan tercapai melainkan dengan usaha gigih, melalui tekun usaha yang berterusan. Mungkin benih dan sifat yakin diri serta kesungguhan tersemai di sanubari saya, kerana pertama sekali saya adalah dari keluarga petani, berasal dari sebuah kampung yang terpencil di negeri Perlis, yang pada masa itu tiada sebarang kemudahan asas, bakalan air, elektrik maupun jalan raya seperti yang ada sekarang ini. Saya terpaksa berbasikal sejauh lebih 20 km setiap hari, pergi dan balik. Selama 3 tahun saya bersekolah di Kanga. Kemudian kepahitan hidup telah berkurangan semasa saya di Kolej Melayu Kuala Kangsar, tetapi di sini saya mulai merasa cabaran persaingan, di mana saya dan rakan-rakan sering berlumba dan bersaing untuk menjadi pelajar terbaik di dalam setiap mata pelajaran dan juga bidang sukan yang dipilih. Tidak kurang juga cabaran dan persaingan semasa saya belajar di Brighton Technical College dan kemudiannya di King's College London, bersaing dengan pelajar-pelajar dari merata dunia. Namun apabila saya menjalani pengajian di peringkat PhD, saya tiada mempunyai pesaing. Saya keseorangan di dalam menjalankan penyelidikan di makmal nuklear di Queen Mary College, University London, iaitu untuk menyediakan tesis saya. Cabaran utama adalah disiplin diri untuk menyiapkan kerja-kerja penyelidikan saya itu di dalam tempoh yang ditetapkan. Alhamdulillah, dengan sokongan isteri, bukan sahaja sebagai teman hidup hingga kini, tetapi juga bertindak sebagai typist semasa saya menyediakan tesis. Pada masa itu, belum ada komputer peribadi, namun saya berjaya menyiapkan pengajian saya dengan tempoh yang ditetapkan. Dalam dunia kerjaya pula, alhamdulillah, senantiasa menganggap kerja itu adalah satu amanah yang perlu ditunaikan dengan sebaik mungkin. Amalan ini terpahat di hati sepanjang kerjaya saya, baik ketika saya bermula ditempatkan di Pusat Penyelidikan Atom Tun Ismail ataupun Puspati ketika itu, maupun ketika dilantik sebagai Ketua Pengarah SIRIM, yang pada masa itu Tun Chancellor adalah pengerusi saya dan banyak memberi tunjuk ajar tentang kepimpinan dan ciri-ciri yang diperlukan. Terima kasih, Tun. Saya juga menempuhi pelbagai cabaran sewaktu diamanahkan untuk memulihkan moral dan kredibiliti tenaga nasional Berhad selepas insiden terputusnya bekalan elektrik di seluruh negara pada tahun 1996. Semua cabaran yang pernah saya lalui itu tidak mungkin saya selesaikan dengan baik, melainkan melalui motivasi untuk melakukan sesuatu dengan yang terbaik, yang bersebati dengan diri sebagai satu amalan. Yang Amat Bahagia Tun Pro Chancellor, Diberi Kehormat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Sebagai pesanan saya kepada para graduan yang akan memulakan kerjaya masing-masing dengan selesainya pengajian di UKM, dengan mendapat ijazah masing-masing pada pagi ini, izinkan saya berkongsi sedikit pengalaman peribadi mengenai satu insiden yang benar-benar berlaku kepada diri sendiri saya di pertengahan kerjaya saya sebelum ini. Pada tahun 1998, selepas menyelesaikan tugas saya sebagai pakar lapangan ataupun field expert Agensi Tenaga Atom Antarabangsa atau IAEA, saya ditempatkan di Jakarta. Saya telah ditawarkan satu jawatan tetap yang bertaraf diplomatik di Ibu Pejabat IAEA di Vienna, Austria. Setelah berbincang dengan keluarga, maka saya berhasrat untuk menerima jawatan berkenaan. Tetapi saya terpaksa mendapat kelulusan dari pihak kerajaan. Saya kemudian memaklumkan hasrat saya kepada pegawai tertinggi dalam Perkhidmatan Awam Malaysia ketika itu. Tetapi saya dinasihati untuk menolak tawaran tersebut dan pulang berkhidmat semula dengan Puspati, yang pada ketika itu telah pun ditukar menjadi Unit Tenaga Nuklear Jabatan Perdana Menteri. Jelas ianya merupakan satu perkabaran yang mendukacitakan dan mengecewakan, terutama kepada keluarga saya. Namun, atas taat setia kepada kerajaan, saya pulang untuk berkhidmat semula dengan Unit Tenaga Nuklear JPM. Malangnya, sekembali saya ke Malaysia, saya diberi jawatan yang sama yang saya sandang sejak lebih 3 tahun sebelumnya, sebelum saya ke Jakarta. Tiada kenaikan gaji, tiada kenaikan pangkat, walaupun semua pihak mengiktiraf bahawa saya telah melaksanakan tugas saya semasa di Jakarta itu dengan cemerlang. Oleh kerana tiada perubahan atau kenaikan pangkat, maka secara logiknya saya kecewa kerana tiada perkara atau motivasi baru untuk melonjak kerjaya saya dan seterusnya sekira saya menerima jawatan di IAEA. Namun begitu, mungkin kerana sifat peribadi saya yang sentiasa cuba melaksanakan sebaik mungkin apa jua yang diamanahkan, menyebabkan saya mencari dan cabaran baru untuk melaksanakan tanggungjawab berkenaan. Saya cuba melakukan tugas yang diberi pada masa itu dengan sebaik mungkin. Mengimbas kembali, saya bersyukur kerana saya tidak bersikap negatif, merungut dan atas nasib yang menimpa diri saya. Sebaliknya, saya terus melakukan kerja-kerja seperti biasa, membantu pengurusan tinggi UTN pada masa itu dan kementerian melaksanakan apa juga perubahan transformasi organisasi. Alhamdulillah, pada satu hari, hanya setelah berkhidmat selama kira-kira 6 bulan di Unit Tenaga Nuklear, pihak kerajaan memilih untuk melantik saya sebagai Ketua Pengarah SIRIM berkuat kuasa serta-merta, iaitu pada bulan Mei 89. Peristiwa ini banyak memberikan saya peluang untuk membuat renungan ataupun self-reflection. Saya terfikir, apakah saya akan dipilih untuk menjawat jawatan Ketua Pengarah SIRIM itu sekiranya saya terus membiarkan diri kecewa dengan keengganan kerajaan untuk melepaskan saya ke Vienna tidak lama sebelum itu. Lebih-lebih lagi, saya pulang berkhidmat di UTN di tokok lama tanpa kenaikan pangkat atau tanpa kenaikan gaji. Saya percaya sekiranya saya tidak bangun daripada kekecewaan berkenaan dan terus bersungut serta bersifat negatif, mungkin pihak yang memerhati dan mencari siapakah calon untuk menjadi Ketua Pengarah SIRIM, besar kemungkinan nama saya tidak akan dimasukkan di dalam senarai calon untuk jawatan tersebut. Untuk itu, saya berpesan kepada para graduan berada di hadapan saya pada hari ini agar tidak hanya berbangga dengan segulung ijazah yang digenggamkan. Today, you are only at the beginning. Today, you are only at the end of the beginning, and a new beginning starts from here today. Sematkan dalam diri anda semangat dan iltizam untuk menjadi yang terbaik dan mencapai kecemerlangan di dalam semua perkara yang dilakukan. Ini kerana dalam persekitaran dunia global tanpa sempadan hari ini, persaingan menjadi semakin sengit. Saudara dan saudari akan menempuhi pelbagai cabaran dalam kehidupan dan juga dalam alam kerjaya. Saya pasti saudara dan saudari juga akan menempuhi pelbagai cabaran dan dugaan
Saya yakin saudara dan saudari tetap akan berhadapan dengan detik-detik kesukaran, kekecewaan dan kegagalan. Tetapi ingatlah, failure is not about falling down. It is staying down. And failure is nothing but just an opportunity to try again. Saya berpegang kepada prinsip there is no such thing as a lousy job. Apa yang ingin disampaikan di sini adalah semua pekerjaan adalah baik, melainkan selagi mana kita berusaha mencari keseronokan di dalam melakukannya. Nothing will be interesting if you choose not to be interested. Dan ada pendeta lama yang pernah menyatakan, if you love your job, you will not have to work for the rest of your life. Yang amat berbahagia Tuan Pro Chancellor, Deh-deh Kehormat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir kata, izinkan saya sekali lagi mencurahkan dengan ikhlas ucapan terima kasih saya kepada semua pihak di Universiti Kebangsaan Malaysia atas anugerah ijazah kehormat Dr. Sains kepada saya pada Majlis Convocation ke-43 pada pagi ini. Saya juga ucapkan tahniah kepada para graduan yang berjaya menamatkan pengajian masing-masing. Saya ucapkan selamat maju jaya dalam kerjaya masing-masing dan saya sudahi dengan doa semoga Universiti Kebangsaan Malaysia akan terus cemerlang di masa-masa hadapan demi kemajuan ummah, negara dan kita semua. InsyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan kuaya lagu Merak Kayangan oleh kumpulan kuaya Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah memenangi tempat ketiga Festival Kuaya Universiti Awam Malaysia. Syukur Alhamdulillah, selesailah acara. Dipersilakan Dr. Muhammad Faisal Asy'ari, Timbalan Ketua Pusat Islam Universiti Kebangsaan Malaysia membaca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتحنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Engkaulah pemilik sekalian alam yang bagimu jua segala kebesaran dan kekuasaan. Kehadratmu pujian dan syukur kami rafa'kan dengan iradahmu dan limpah keizinanmu. Majlis Convocation kali ke-43 yang bersejarah ini lancar dilangsungkan, iaitu Majlis Penganugerahan Ijazah Kehormat Universiti dan Ijazah kepada Graduan. Allahumma ya Hannan ya Mannan, kepadamu segala kesyukuran kami sembahkan, terutamanya atas kehadiran yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Haji Abdul Hamid, Pro-Chancellor UKM ke Universiti Kebangsaan Malaysia bagi menyempurnakan Majlis Convocation kali ke-43. Ya Allah, limpahilah rahmat dan rahim-Mu kepada Chancellor dan semua Pro-Chancellor UKM, semua pimpinan tertinggi UKM, warga UKM dan kami sekalian, agar kami memperoleh keampunan dan keredaan, rahmat dan keberkatan bersama naungan taufik dan hidayah-Mu pada setiap gerak-geri dan tindakan kami. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah kepada semua kami agar kami menjadi Engkau seorang yang Engkau redai, berkhidmat untuk diri, negara dan agama. Allahumma ya Allah, pada hari yang penuh kegembiraan ini, kami mohon agar Engkau jadikan graduan kami insan yang mengerti dan menghayati nilai ilmu dan kebenaran, agar mereka tidak lupa pada agama, jati diri dan nusa bangsa. Semoga dengan demikian itu, mereka menjadi pembangkit kepada kebaikan dalam menabur bakti kepada agama, bangsa dan negara. Jadikanlah ya Rahman ya Rahim kehadiran ibu bapa dan keluarga mereka pada hari ini mengiringi munajat dan doa yang tidak pernah henti sejak hari pertama mereka menjejak kaki ke UKM, agar semua para graduan menjadi insan yang berpengetahuan. Semoga semua doa dan harapan itu telah berjaya direalisasikan pada hari ini dengan menerima segulung ijazah pada Majlis Convocation ini. Segala doa dan harapan, harta benda dan pengorbanan, termasuklah keringat mereka yang diberikan, bukanlah balasan yang mereka harapkan, namun semua itu perlulah diinsafi. Jadikan semua itu sebagai pemangkin kepada kejayaan dalam kehidupan sekarang dan akan datang, demi melihat insan yang mereka sayangi menjadi insan cemerlang dunia dan akhrawi. Ya Allah, Engkaulah pemilik hakiki alam maya ini. Terimalah segala amalan kami di dunia ini sebagai amalan yang Engkau redai. Kami juga menadah tangan berdoa agar Engkau memberkati keluarga kami dan seluruh ummah ini. Kami juga memohon agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami, ibu bapa kami dan seluruh muslim muslimat. Akhirnya dengan izin-Mu jualah di akhirat nanti kami layak untuk menikmati syurga-Mu sebagai nikmat yang tertinggi. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna min alladhina lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi zawis sa'adah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum. Sebagai tanda hormat dan tanda terima kasih kepada ibu bapa dan guru-guru, semua graduan diminta berdiri. Hormat kepada ibu bapa, ke kanan, tunduk, ke kanan, tunduk, ke kanan, tunduk, dan hormat kepada para guru, ke kanan, tunduk. Para graduan dipersilakan duduk. Perisytiharan penangguhan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-43 oleh Yang Amat Berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Haji Abdul Hamid, Pro-Chancellor. Dengan ini, saya isytiharkan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-43 ini ditangguhkan. Perarakan Pro-Chancellor keluar Dewan, Majlis dengan hormatnya mohon terus berdiri.